Shalom saudara sekalian, 弟兄姐妹平安。 sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya. 在我们阅读和聆听主的话之前，我们先祷告。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告吧。 Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. 主啊，我们感谢你，今天晚上 Ketika kami datang di hadapan Tuhan, kami menikmati setiap kebaikan Tuhan. 我们来到主的面前，我们可以品尝主赐给我们的各种美好处。 Tuhan, ketika saat ini kami akan mendengar dan membaca kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan berkati kami. 主啊，这个时候我们要聆听，我们要思想你自己的话，恳求你祝福我们大家。 Agar firman yang kami baca dan kami terapkan itu boleh dapat menjadi kekuatan kami. 让我们所听到的，并且我们所行出的道，可以成为我们的力量。 Terima kasih Tuhan. 主啊，我们感谢你。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 我们奉靠主耶稣基督的生命祷告， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, mari kita bersama membaca bagian firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 10 sampai 13. 请各位打开圣经，翻到路加福音第16章第10到第13节的经文。 Lukas 16 ayat 10 sampai yang ke-13. 路加福音第16章第10到第43节的经文。 Saya akan membacakan bagian berbahasa Indonesia dulu, setelah itu penerjemah akan menerjemahkan dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文读一遍，然后再用中文读一遍。 Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. 路加福音第16章第10到第13节的经文这样说：人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不义，在大事上也不义。倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？一个仆人不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。 Saudara sekalian, di Lukas 16 ayat yang ke-10, Yesus mengajarkan agar setiap orang Kristen setia melakukan perkara yang kecil, maka mereka juga akan setia melakukan perkara yang besar. 主耶稣在路加福音第16章第10节教导我们说，我们必须在小事上忠心，那么我们就也能在大事上忠心。 Mengerjakan hal yang kecil bagi Tuhan boleh dibilang melakukan pekerjaan yang hampir tidak terlihat, bahkan hampir tidak dapat pujian dari orang lain. 我们为主做小事，很可能呢不会被人所重视。 我们也不会得到别人的称赞。 Namun demikian, kesetiaannya, konsistensinya, melakukan pekerjaan kecil bagi Tuhan akan menjadi satu landasan atau tolak ukur melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. 但是呢，如果你在小事上能够持续不断的、能够忠心的去做，那么这将成为一个准则，我们就可以执行 主给我们的大事了。 Saudara sekalian, di Alkitab menceritakan kesetiaan seseorang melakukan pekerjaan yang kecil, namun kesetiaannya melakukan pekerjaan itu diberkati oleh Tuhan. 圣经记载有人为主做小事，那他为主做了小事之后就蒙福了。 Markus 12 ayat 41 sampai 44 mencatat
kisah wanita janda memberi dengan 2 peser. 在马可福音第12章41到44节记载了，有一个穷寡妇奉献了2个小钱。 Saudara sekalian, bila diukur dari nilai pemberiannya, tampaknya janda ini memberi jauh lebih kecil daripada yang diberikan oleh mereka dalam jumlah besar. 从这个穷寡妇所奉献的2个小钱的价值来看，她所奉献的比那些奉献更多的人的钱财的价值小得多。 Namun, Yesus berkata, dengan memberi semua yang janda ini miliki, ia telah memberikan lebih dari segalanya. 但是呢，主耶稣说，他把一切养生的都投上了，他 Mengapa 比 demikian? 所有的人投上的都更多。 Mengapa demikian, saudara sekalian? 为什么主耶稣会这样说呢？ Karena teladan dari tindakan wanita yang telah memberikan 2 peser bagi Tuhan, maka teladan tersebut telah mendorong jemaat untuk setia memberikan persembahan demi mendukung pelayanan Injil sejak perjanjian baru sampai hingga saat ini. 因为这个穷寡妇的这种奉献行为成为一种榜样，让从新约时代到现在的信徒们都能够积极的奉献，来支持主的圣工。 Kisah lain, saudara sekalian. 我再讲另一个圣经所记载的故事吧。 Di tengah kepanikan murid-murid Yesus melihat 5.000 orang yang mengikuti Yesus yang perlu diberi makan pada hari itu, 有一天，耶稣的门徒看见有5000个跟随耶稣的人，他们还没吃喝，所以应该给他们吃喝，因此门徒们感到很着急。 muncullah seorang anak laki-laki yang memberikan bekalnya kepada Yesus, yaitu 5 roti jelai dan 2 ikan. 这个时候，有一个小男孩把自己所拥有的5饼2鱼给了主耶稣。 Dan ketika Yesus mengucapkan berkat, dan secara ajaib para murid dan ribuan orang diberi makan atas pengorbanan kecil seorang anak laki-laki. 主耶稣接受了这个5饼2鱼，祝福了。那么这个5饼2鱼就成为让耶稣的门徒和5000个人都能吃饱。 Saudara sekalian, bercermin dari teladan kesetiaan wanita janda yang memberikan 2 peser dan seorang anak laki-laki yang setia memberikan bekalnya, maka nampaklah Tuhan memberkati kesetiaan umatnya meskipun hal-hal itu kecil bagi ukuran manusia. 通过这个穷寡妇的2个小钱的奉献，还有一个小男孩拿出5饼2鱼的事，我们知道主会祝福那些虽然只是做了小事的人。 Meskipun tindakan kecil yang kita lakukan bagi gereja Tuhan seperti mendoakan orang yang sedang kesulitan, 虽然我们在小事上有作为，比如说为有困难的人祷告， menghibur orang seiman yang sedang berduka, 对那些遇到伤势的人给予安慰， meringankan jemaat yang sedang berkekurangan, 补足缺乏的信徒， mengajak jiwa baru mendengar kabar baik ke gereja, 带还没信主的人来到教会听福音， menjaga kesatuan komunitas Tuhan, 并且也维持我们教会群体的合一和团结， menyiapkan konsumsi, menjadi penyambut tamu, 然后呢准备吃的喝的，并且在崇拜会里当招待员。 ikut dalam misi pekerjaan Tuhan ataupun terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan diakonia di gereja ini. 参加宣教事工，或者也参加教会的福利慈善圣工。 Ingatlah saudara sekalian, Yesus sangat peduli dengan kesetiaan umatnya melakukan hal-hal yang kecil untuk memberkati orang lain di gerejanya. 请记住吧，耶稣非常重视那些为了祝福教会里的弟兄姐妹而做小事的人。 Namun demikian saudara sekalian, ada 2 cara tetap setia yang bisa kita renungkan di bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi. 通过刚才我们所读的主的话，我们有2件事可以认真的思考一下。 Dan 2 prinsip ini dapat kita langsung terapkan di dalam kehidupan rohani kita. 我们也可以在我们的灵命生活中把这2个原则落实出来。 Yang pertama saudara sekalian, 第一个原则是什么呢？ bagaimana supaya kita selalu tetap setia? 我们怎么才能够持守忠心呢？ Kita harus dewasa secara rohani. 我们必须在灵命上成熟。 Saudara sekalian,
Orang tidak setia mengelola uang dalam jumlah kecil atau besar yang Tuhan telah percayakan kepada dirinya adalah ciri ketidakdewasaan rohani orang tersebut. 一个人在管理大的钱财或者小的钱财的不忠心，这就反映了这个人他的灵命还未成熟。 Seseorang yang tidak mampu mengelola mamon, tidak jujur, atau harta yang sementara ini, maka ia tidak akan dipercayakan mengelola harta sesungguhnya. 一个不能够很好的管理不义的钱财或者暂时钱财的人，那么他就也不能够管理那真实的钱财。 Apakah harta sesungguhnya itu? 所谓真实的钱财到底是什么呢？ Yaitu berbagian di dalam rencana keselamatan Tuhan membangun pekerjaannya bagi dunia ini. 就是我们参与主的救恩计划中，并且也开展主在这世上的圣工。 Saudara sekalian, mengapa orang yang tidak mampu dan tidak setia mengelola harta yang sementara, maka ia tidak dapat berpartisipasi dalam rencana keselamatan Tuhan membangun pekerjaannya? 为什么一个在不义的钱财上不能很好的管理他的人，那么他也就不能在参与主的救恩计划中的事工呢？ Karena orang yang tidak mampu mengelola uang milik Tuhan dengan baik dan tepat, orang itu harus berpikir ulang dan belajar dari kesalahan yang ia pernah lakukan. 因为一个在不义钱财上的管理上不良善的人，那么他就必须不断的思想，并且改正自己在管理钱财上的行为。 Ia harus belajar menguasai keinginan dan nafsunya dengan benar. 他必须很好的管理自己的欲望和愿望。 Ia harus belajar menata kembali kehidupan iman dan karakternya serupa dengan ajaran firman Tuhan. 他必须按照主的教导来重新调整自己的人格和灵命状况。 Menata hidup dengan tujuan untuk mengasah kedewasaan rohaninya. 这样呢，就是可以磨练自己的灵命上的成熟。 Saudara sekalian, suatu kali ada seorang pengusaha kaya raya yang memiliki anak satu-satunya yang berkarakter manja dan suka menghabiskan kekayaan papanya. 有一个企业家，他有一个独生儿子，这个儿子呢，娇生惯养，只会挥霍爸爸的钱财。 Ketika pengusaha ini hampir memasuki usia pensiun, maka ia memulai mempersiapkan calon yang menggantikan posisi dirinya sebagai direktur perusahaan 当 tersebut. 这个企业家快要进入退休年龄的时候，他就开始准备能够接替他管理企业的一个接班人。 Setelah semua persiapan penggantian dirinya sudah matang, 当这个培养接班人的准备工作已经完成了， kemudian pengusaha ini mengundang tamu istimewa untuk menghadiri pengumuman penggantian atas dirinya. 他就邀请贵宾来出席他公布谁是他的接班人的这个一个会议。 Nah, saudara sekalian, saat pengumuman disampaikan, semua orang terkejut. 当这个企业家说出谁是他的接班人的时候呢，大家都感到很吃惊。 Karena pengganti pengusaha tersebut adalah bukan anaknya sendiri yang berkarakter buruk itu. 因为接替他管理企业的并不是那个品格不好的他的独生子， Melainkan manajer yang berkarakter baik yang selama ini ikut setia berkontribusi dalam membangun perusahaan 而 tersebut. 是那个品格好，并且在发展企业的事上有很大贡献的经理。 Saudara sekalian, orang yang dewasa secara rohani, maka ia akan dipercayakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. 一个在灵命上成熟的人，主就会把主的圣工交托给他去做。 Saudara sekalian, orang yang tidak dewasa secara rohani disebut orang Kristen yang masih bayi. 一个在灵命上不成熟的人被称为还是婴孩。 Orang Kristen bayi adalah orang Kristen yang tidak mampu menyerap pesan penting firman Tuhan, mudah iri hati, dan senang berselisih satu dengan yang lain. 一个灵命不成熟还是婴孩的基督徒，他就不能够明白主的旨意，他也
常常在教会中引起纷争。 Dengan demikian, bagaimana mungkin dengan karakter tersebut ia dapat mengelola pekerjaan Tuhan? 因此，他凭着这种人格，他怎么能够管理主的圣工呢？ Saudara sekalian, sebaiknya orang yang setia mengelola, menggunakan harta sementara yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kemuliaan Allah adalah orang yang dewasa secara karakter dan iman. 因此呢，一个能够很好的管理主所托付的钱财的人，他是在人格上、在灵命上都是成熟的人了。 Orang yang dewasa rohani adalah orang yang tidak bergantung pada hikmat dunia dan dirinya. 一个灵命成熟的人，他不会依赖自己的聪明，这个属世的聪明。 Namun ia bergantung kepada kekuatan Allah yang melebihi semua hikmat manusia. 他能够完全依赖超过人的所有智慧的主的能力。 Dengan demikian, orang Kristen yang dewasa rohaninya adalah orang Kristen yang mengejar keserupaan dengan Kristus. 因此呢，一个灵命成熟的基督徒，他会不断的追求自己越来越像基督耶稣一样。 Saudara sekalian, hal yang kedua untuk menolong kita tetap setia adalah memprioritaskan Tuhan dalam hidup. 第二点呢，当我们要能够履行主的旨意，我们必须在灵命上。 Firman Tuhan menuliskan dengan tegas bahwa hati manusia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. 主的话明确的告诉我们，一个人不能够同时侍奉两个主。 John Calvin menuliskan dalam bukunya, hati manusia adalah pabrik berhala yang tidak henti berproduksi. 约翰卡尔文在他书中写到说，人心是不停生产的偶像工厂。 Dengan demikian, hati manusia terus melahirkan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan yang Yesus inginkan. 因此呢，人心不断的产生与主耶稣所要的违背的欲望。 Saudara sekalian, mengutamakan Tuhan berarti memfokuskan hidup kita berdoa dan menggali firman Tuhan. 我们以主为中心的生活，就是我们要不断的祷告，并且不断的学习圣经中主自己的话。 Berdoa dan menggali firman Tuhan untuk menemukan isi hati Tuhan dan untuk mengenal kehendaknya. 我们呢，通过祷告，通过阅读圣经，可以明白，可以知道主在我们的人生中的旨意为何。 Menemukan isi hati Tuhan untuk membangun pekerjaan Tuhan melalui hidup kita. 我们可以通过我们自己来明白主的旨意，并且履行主要我们做的圣工。 Saudara sekalian, mari kita tetap setia seperti Yesus yang setia. 让我们像耶稣一样，持守我们的忠心。 Tuhan Yesus setia dalam hal yang kecil ataupun hal yang besar. 主耶稣在小事大事上都很忠心。 Tuhan Yesus setia menyerahkan totalitas hidupnya ketika ia bersama dengan para murid dan orang-orang yang berjumpa dengan dia. 当主耶稣跟门徒在一起，当他遇到他所遇见的人，他就把自己的整个生命拿出来了。 Bahkan ia mengorbankan nyawanya bagi tebusan umat kepunyaannya. 甚至他为他的子民舍了自己的生命。 Maukah saudara melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan dan dimulai dari setia melakukan hal-hal yang kecil? 我们愿不愿意从对小事忠心来开始为主做事呢？ Mari saudara di dalam suasana doa, jika saudara mau dan saudara bisa, mari kita berlutut dan berdoa kepada Tuhan. 要是弟兄姐妹能够跪下来，就请在祷告了7分钟跪下来吧。 Mari kita mengutarakan hati kita kepada Dia pribadi yang setia. 我们将那个忠于我们的主倾心吐意吧。 Mari kita berdoa. 来，我们一起祷告。